Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita bersama dengan Cikgu Fatini. So hari ini kita akan belajar sambungan kepada tajuk manusia bergerak balas terhadap rangsangan. Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama, membuat inferens tentang kepentingan gerak balas manusia terhadap rangsangan. Yang kedua, murid-murid juga dapat menyatakan contoh tabiat yang mengganggu proses gerak balas terhadap rangsangan. Okey, anda semua sudah bersedia? Kalau dah bersedia, boleh buka buku teks muka surat 46 dan 47. Okey, jom sama-sama kita saksikan satu video yang cikgu bekalkan semua untuk kamu. Pada suatu hari yang cerah, Sam tiba di pantai bersama keluarganya. Ibu Sam meminta supaya semua orang memakai kacamata hitam. Ayah berjaya memasang payung besar untuk memberikan teduhan, walaupun bayu dingin asyik menjatuhkannya. Sam dan adik perempuannya, Ellie, memakai pelindung mata, penyumbat telinga dan klip hidung renang mereka sebelum masuk ke dalam air. Selepas seketika, kedua-dua mereka keluar daripada air laut. Bayu dingin membuatkan mereka menggigil. Ibu cepat-cepat mengambil tuala untuk membalut mereka. Tahukah anda kenapa? Kulit ialah satu organ deria yang boleh bergerak balas terhadap keadaan panas atau sejuk, kering atau basah. Jika kulit kita tidak mengesan perubahan dalam persekitaran, kita boleh jatuh sakit dengan mudah. Pendedahan kepada cahaya matahari untuk satu masa yang lama akan merosakkan kulit kita. Begitu juga, kita mesti melindungi kulit kita bila persekitaran adalah sejuk dan menggunakan baju hujan atau payung bila hujan. Cahaya terang, objek tajam atau bahan kimia adalah berbahaya kepada mata kita. Untuk melindungi mata kita, kita perlukan cahaya yang mencukupi semasa membaca, memakai kacamata hitam semasa cuaca cerah dan memakai pelindung mata renang semasa menyelam. Adalah baik untuk mengekalkan satu jarak yang sesuai semasa menonton televisyen. Hidung kita boleh mengesan dan bergerak balas terhadap jenis bau yang berlainan. Bau busuk dan bahan kimia beracun adalah bahaya kepada badan kita. Kita patut memakai topeng untuk mengelakkan daripada menyedut asap atau bahan kimia melalui hidung kita. Telinga kita bergerak balas terhadap bunyi. Bayangkan apa akan berlaku jika kita tidak dapat mendengar bunyi? Bagaimanakah anda akan tahu bahawa sebuah kereta sedang menghampiri? Bunyi boleh memberi amaran kepada kita tentang bahaya yang menghampiri. Bagaimanapun, bunyi kuat boleh merosakkan telinga kita. Adalah penting untuk memakai palam telinga keselamatan jika menggunakan peralatan yang bising seperti gerudi kuasa. Lidah ialah satu organ deria yang boleh membantu kita membezakan rasa. Bagaimanapun, makanan yang panas atau pedas dan bahan beracun seperti bahan kimia adalah bahaya kepada manusia. Okey, itu sahaja untuk video. Kita teruskan lagi kepada pengajaran seterusnya.
Okey, berdasarkan video sebentar tadi, kamu semua boleh fikirkan tak sejenak organ apa yang terlibat dalam video tersebut? Okey, kalau semua dah fikir, jom sama-sama kita senaraikan. Okey, yang pertama, organ terlibat adalah kulit. Yang kedua, mata. Yang ketiga, hidung. Yang keempat, telinga. Yang kelima adalah lidah. So, kita teruskan pada gambar yang cikgu nak tunjukkan ni. Okey, yang pertama, cikgu dah tunjukkan gerak balas dia apa, cikgu dah tulis. Apakah gerak balas organ manakah yang terlibat dalam gerak balas di bawah ni? Okey. Untuk yang pertama. Gambar pertama, kita nampak kan ada orang menggigit. Jadi, kat sini jawapan dia adalah rangsangan terdedah kepada udara yang sejuk. Jadi, organ terlibat kat sini organ apa? Organ kulit. Okey, untuk yang gambar yang kedua ni, kita nampak gambar macam dia kipas-kipas badan dia macam tu. So, gerak balas dia kat sini adalah badan dia berpeluh. So, organ apa yang terlibat dalam gerak balas yang cikgu tunjukkan untuk gambar yang kedua ni? Okay, organ terlibat adalah kulit. Sama macam yang badan menggigil tadi. Cuma bezanya yang menggigil tu terdedah kepada udara yang sejuk. Manakala yang badan berpeluh ni terdedah kepada udara yang panas. Okay, untuk gambar ni pula. Gambar yang ketiga, cikgu tunjukkan. Apa yang menunjuk kenapa gerak balas untuk gambar yang ketiga ni dia angkat tangan dia, dia kecilkan mata dia. Kenapa? Semua dah fikir? Okey. Sebab dia terkena cahaya matahari. Jadi organ yang terlibat adalah mata. Untuk gambar yang keempat, kita nampak dia menutup hidung. Kenapa gambar ni wanita ni menutup hidung? Jadi organ yang terlibat dekat sini adalah hidung. Kenapa? Sebab rangsangan dia sebab bau mulut busuk. Untuk gambar ni pula, gambar yang kelima, kita nampak gambar tu yang pakai baju oranye tu terkejut. Kenapa terkejut? Organ apa yang terlibat yang menyebabkan dia terkejut? Okey, organ terlibat adalah telinga dan rangsangan dia adalah bunyi hon kereta. Bila bunyi hon kereta secara tiba-tiba, dia terkejut sebab dia dengar. Dia dengar menggunakan telinga. Untuk gambar yang keenam, kita nampak dia tengah makan Maggi ataupun Maggi pedas ataupun samyang. Kenapa? Kenapa badan dia berpeluh-peluh? Apakah organ yang terlibat? Okey, dekat sini organ yang terlibat adalah mulut ataupun lidah. Jadi rangsangan dia disebabkan oleh makanan pedas. Semua boleh ke? Boleh fikirkan tentang gerak balas terhadap organ yang bertindak balas terhadap rangsangan? Okay. Kalau dah fikir, semua boleh buka buku teks muka surat 46. Dekat sini kita diberi 3 situasi. Okey, cikgu baca daripada awal. Kepentingan gerak balas. Manusia bergerak balas apabila organ deria menerima rangsangan. Perhatikan situasi di bawah. Okey, situasi yang pertama. Situasi yang pertama, cikgu bacakan. Ada sebuah kereta warna putih lalu atas jalan, and then ada seorang wanita yang melintas jalan. Cikgu bagi nama adalah Alisa. Alisa melintas jalan, tiba-tiba ada kereta lalu. Terkejut saya. Ni Alisa yang cakap. Terkejut saya. Lajunya kereta itu. Mujur pemandunya membunyikan horn. Okey, dekat sini kita boleh katakan gerak balas Alisa adalah terkejut. Rangsangan dekat sini apa? Rangsangan dia adalah horn kereta. Organ yang terlibat adalah
Telinga. Kenapa? Sebab telinga yang mendengar bunyi horn kereta tu. Apakah yang akan berlaku jika orang di atas, jika Alisa tidak bergerak balas terhadap bunyi horn tersebut? Cuba fikirkan. Apa yang akan berlaku? Semua dah fikirkan ke? Apa yang berlaku? Apa yang akan berlaku? Okey, jawapan dia, Alisa mungkin dilanggar kereta. Sebab dia tak perasan, dia tak dengar pun bunyi horn tu. So, bila dilanggar kereta ni mungkin akan menyebabkan patah-patah, luka, sakit, banyak lagi lah kesan-kesan yang kita tak nak berlaku. Faham semua? Okay, kita teruskan kepada situasi yang kedua. Okay, situasi yang kedua ni nampak seorang lelaki ni. Cikgu bagi nama dia adalah Wilson. Okay, ada bangunan sedang kebakaran. Lepas tu Wilson dekat luar bangunan ni. Wilson pun kata, dari mana datangnya bau asap ni? Lebih baik saya menyelamatkan diri dan menelefon bomba. Apakah yang akan berlaku terhadap Wilson sekiranya tidak menghidu bau asap tersebut? Apa yang akan berlaku kepada Wilson kalau Wilson tak hidu bau asap ni? Apa yang akan berlaku? Wilson mungkin terperangkap dalam bangunan kebakaran. So, boleh menyebabkan Wilson pun luka-luka, melecur. Jadi, kesan-kesan tu kita tak nak lah kan? Okay, kita teruskan kepada situasi yang ketiga. Untuk situasi yang ketiga ni, kamu semua nampak kan, ada ambulans, ada kereta atas jalan raya. Lepas tu, Ali dekat dalam kereta warna hijau ni, dia berada di depan ambulans. Tiba-tiba ambulans bunyi siren. Lepas tu dia pun kata, alamak, kena beri laluan kepada ambulans ni. Sudah tentu ada pesakit yang perlukan bantuan. Apakah yang terjadi kepada pesakit sekiranya kereta di hadapannya tidak memberi laluan? So, kira kalau Ali ni tak dengar bunyi siren ambulans, apakah yang akan berlaku? Okay, jawapan dia adalah pesakit ambulans mungkin tidak dapat diselamatkan. So, kalau berlaku situasi ni dekat jalan raya, kita mesti ingatkan ibu bapa kita ataupun adik, kakak ke, siapa-siapa yang bawa kereta tu, ingatkan diorang kalau ada bunyi ambulans, bagi laluan ataupun berhenti tepi, bagi laluan dekat ambulans lalu supaya pesakit dalam ambulans dapat diselamatkan. Okey, seterusnya kamu semua boleh buka buku teks muka surat 47. Cikgu baca yang dekat atas. Tabiat yang mengganggu gerak balas manusia. Tabiat meminum arak, menghidu gam dan menyalahgunakan dadah boleh memberikan kesan buruk kepada manusia. Tabiat tersebut boleh mengganggu gerak balas manusia terhadap rangsangan yang diterima. Okey. Untuk gambar yang pertama. Gambar yang pertama ni adalah dia buat simbol. Kalau dia buat simbol pangkah macam tu, bulat pangkah warna merah, maksudnya tak boleh. So, tidak dibenarkan meminum arak. Arak ialah sejenis minuman beralkohol yang boleh menyebabkan seseorang menjadi mabuk. Oleh itu, gerak balas peminum arak menjadi lambat apabila menerima rangsangan kerana organ derianya terganggu. Okey, menurut kamu semua, apa organ deria yang terlibat sekiranya seseorang tu dia minum arak? Organ apa yang terlibat? Organ apa yang akan bagi lambat gerak balas? Organ apa? Cuba fikir. Kalau dah fikir, ianya adalah organ mata, hidung, telinga, lidah, kulit. Okey, kalau mata, bila mabuk, mestilah dekat depan tu pandangan dah kabuk. Tak nampak, jadi lambat terima rangsangan. Maksudnya kalau ada apa-apa bahaya bila dia dalam keadaan mabuk, mungkin dia
boleh terluka, terjatuh. Okey. Untuk yang kedua, organ hidung juga terlibat. Bila dah mabuk, contohnya ada bau asap ke apa, dia lambat nak detect bau tu. Sebab dia mabuk. Otak dia khayal. Jadi macam tak boleh nak fikir. Lepas tu, telinga. Bila mabuk ni, otak khayal mesti dah fikir lain-lain dah. Tak bila ada sesuatu bunyi pun tak dengar sangat. Untuk lidah pun dia dah jadi tak ada rasa sebab dah mabuk. Mabuk kuat sangat dia tak ada rasa, makan pun tak rasa apa dah. Lepas tu kulit pun sama, bila dah mabuk, khayal, contohnya terkena benda tajam pun lambat nak bertindak. So, kita akan jadi sakit lah. Kamu semua untuk sebagai seorang Muslim, sebagai seorang orang beragama Islam, kita semua tak boleh minum arak. Tak boleh minum arak. Dilarang sama sekali. So, jangan terjebak dengan meminum arak. Cikgu rasa sama je untuk agama lain pun. Kita dilarang untuk minum arak sebab arak ni tak ada benda yang baik pun. Arak ni boleh memabukkan dan tengoklah semua organ deria terlibat untuk dia lambat bagi rangsangan. Jadi seeloknya dilarang sama sekali minum arak. Kita teruskan. Okey. Yang kedua ialah menghidu gam. Nampak kan gambar gam tu? Biasanya hidu gam ni dia hidu dalam plastik lah. Okey. Gam ialah sejenis bahan kimia yang boleh menyebabkan seseorang yang menghidunya akan berkhayal dan ketagih. Bahan kimia yang terkandung dalam gam boleh menjejaskan fungsi organ deria dan otak seseorang penghidu gam. Oleh sebab itu, gerak balas akan menjadi lambat ketika menerima rangsangan. Okey, untuk menghidu gam ni, organ utama yang dia gunakan mestilah hidung. So, dah confirm organ yang terlibat tu iaitu hidung akan lambat bagi rangsangan sebab dia hanya terima bau gam je. Dia tak terima pun bau di sekitar dia. Contohnya kalau ada kebakaran yang berlaku ke, bau asap ke apa, dia memang tak akan bau sebab dia sedang bau gam tu. Okey. Organ yang terlibat juga sama. Lima-lima organ deria pun akan terjejas kalau individu tersebut ataupun seseorang tersebut menghidu gam. Jadi, sebaiknya kita jangan ikutlah tabiat-tabiat yang tak baik ni. Maksudnya tabiat menghidu gam ni jangan sesekali nak mencuba. Jangan sesekali nak try pun sebab tak ada mendatangkan kesan yang baik pun untuk badan. Tengoklah mata, hidung, telinga, lidah dan kulit semua lambat berfungsi. Bila lambat berfungsi, badan kita akan jadi sakit-sakit lah. Jadi, akhir sekali apa yang kita dapat sakit sahaja. Okey, kita teruskan untuk yang ni menyalahgunakan dadah. Dadah ialah bahan yang digunakan sebagai ubat. Walau bagaimanapun, terdapat juga dadah yang disalahgunakan seperti ubat batuk atau pil ekstasi yang boleh menyebabkan seseorang akan berkhayal atau tidak sedarkan diri dan ketagih. Oleh sebab itu, gerak balas seseorang penagih dadah akan terganggu apabila menerima sesuatu rangsangan kerana organ derianya tidak dapat berfungsi dengan baik. Okey, menyalahgunakan dadah. Dadah ni sebenarnya ada kebaikan dia, ada keburukan. Kebaikan dia kalau kita guna mengikut dos yang betul dalam perubatan, dia boleh merawat penyakit. Tapi bila menggunakan dalam kuantiti dos yang banyak, contohnya ubat batuk tu, doktor suruh minum 1 sudu je tapi pergi minum 1 botol. Tu maksudnya dos dia dah terlebih-lebih.
bila dos terlebih menyalahgunakan dadah, kita akan jadi ketagih lah terhadap ubat yang kita minum tu. Jadi bila kita ketagih, sama je. Maksudnya, kelima-lima organ deria yang terlibat untuk gerak balas terhadap rangsangan tu semuanya tak dapat berfungsi dengan baik sebab kita ketagih kepada dadah. Jadi, untuk ketiga-tiga tabiat tadi, cikgu harapkan kamu semua elakkan diri, jangan pernah nak cuba. Jangan pernah nak nak cubalah, jangan pernah cuba pun. Tahu saja okey. Faham ke semua? Sebab ketiga-tiga tabiat ni tidak memberi kebaikan kepada badan. Apa yang kita dapat adalah sakit sahaja. Okey. Cikgu teruskan kepada slide yang seterusnya. Okey, slide ini kamu semua nampak kan, cikgu dah bagi tugasan satu dekat dalam Microsoft Word, iaitu dalam Google Classroom yang cikgu bagi. Kamu semua boleh print ataupun bagi yang tak ada printer, boleh tulis sahaja jawapan ni dalam buku, screenshot, hantarkan ke dalam Google Classroom, nanti cikgu akan check. Okey? Untuk yang kedua, tugasan yang kedua, cikgu akan bagi link word wall, kamu semua kena jawab soalan dalam tu. Untuk tugasan yang kedua ni senang saja, sangat simple, kamu semua boleh jawab. And cikgu harap kamu semua boleh upload skor ke dalam Google Classroom sama. Kamu just screenshot skor and then upload ke dalam Google Classroom. Tolong, cikgu minta tolong sangat-sangat. Untuk jawab word wall ni, guna nama sebenar. Jangan guna nama samaran. Kalau guna nama samaran, cikgu tak tahu siapa yang jawab soalan tu. Jadi cikgu tak dapat nak kesan juga. Kamu semua dah jawab ataupun tidak. Faham ke? Kalau faham, terima kasih kerana hadir ke kelas hari ini. Cikgu doakan kamu semua mudah faham dan siap semua kerja yang diberikan. Tolong siapkan semua kerja yang cikgu berikan sebelum-sebelum ni. Rasanya dah banyak kerja cikgu berikan. And yang hantar tugasan pun ada yang hantar, ada yang buat dengan cemerlang. Tahniah kepada yang hantar. Kepada yang tak hantar, cikgu mohon hantar semua supaya cikgu boleh check kerja kamu. Okey? Terima kasih semua.